Pengenalan bagi soalan yang pertama ialah memandangkan cabaran yang ditimbulkan oleh globalisasi dan abad ke-21, statistik menunjukkan bahawa bilangan kemalangan jalan raya semakin meningkat seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Kemalangan jalan raya adalah masalah yang berterusan kerana ia mengakibatkan tragedi yang berlaku setiap hari, setiap tahun di seluruh dunia. Kemalangan maut berlaku apabila pemandu hilang kawalan ke atas kenderaan yang dipandunya atau apabila kedua kenderaan berlanggar secara tidak sengaja. Kemalangan jalan raya juga tragis kerana ia melibatkan semua pemandu, penumpang dan pejalan kaki yang terlibat. Selain itu, menurut laporan itu, terdapat kira-kira 1.35 juta orang di sana setiap tahun secara purata. Hakikatnya bahawa majoriti daripada mereka terdiri daripada golongan muda yang berumur antara 5 hingga 29 tahun. Lebih membimbangkan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan bahawa terdapat kematian jalan raya yang tidak disengajakan. Jalan raya, kereta dan faktor persekitaran adalah semua punca potensi kemalangan jalan raya. Kadangkala salah satu daripada faktor ini sahaja atau digabungkan dengan faktor lain boleh mengakibatkan kemalangan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan berlaku ialah dalam kajian yang dijalankan, kita tahu bahawa kemalangan selalunya berlaku pada musim perayaan sehingga ia menjadi salah satu tragedi ngeri yang setiap kali membawa kematian dan kecacatan kepada pengguna. Oleh itu, terdapat 3 faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Yang pertama ialah struktur jalan kecuaian pemandu. Di Malaysia, pembinaan jalan raya sering dimusnahkan yang meletakkan pengguna dalam bahaya. Kekurangan pencahayaan yang disebabkan oleh ketiadaan lampu, jalan di bahu jalan, menyumbang kepada kemalangan malam yang kerap berlaku di rantau ini. Kebanyakan pemandu di Malaysia mempunyai sikap yang berbeza, seperti orang yang mementingkan diri sendiri dan mengambil berat orang sekeliling. Kebanyakan punca kemalangan akibat kecuaian pemandu adalah memandu kenderaan dalam keadaan mabuk dan memandu melebihi kelajuan yang ditetapkan. Penguatkuasaan lebuh-raya yang lemah. Jalan raya dipandang ringan oleh pengguna kerana pegawai yang bertanggungjawab telah bekerja sambil lewa sehingga diambil kesempatan oleh pengguna untuk melakukan kesalahan jalan raya seperti memandu melebihi had laju yang ditetapkan, melanggar lampu isyarat, membawa lebih banyak kesalahan dan sebagainya. Dengan itu, pihak berkuasa perlu mengembleng tenaga untuk membuat pemantauan bersepadu dalam lingkungan menangani kemalangan jalan raya. Fungsi pengurusan trafik. Komponen penting dalam pengurusan jalan raya ialah kawalan lalu lintas, terutamanya di bandar seperti Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Untuk memulakan peredaran trafik yang lebih selamat dan cekap, pengurusan ini diperlukan. Kaedah sistem kawalan lalu lintas ini dibuat untuk pejalan kaki, kenderaan pegon dan lalu lintas yang bergerak. Memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya, menyediakan kemudahan meletakkan kenderaan. Tujuan pengurusan trafik. Pengurusan trafik merupakan implikasi yang amat penting dalam sistem aliran kenderaan, di mana ia dikategorikan dalam kejuruteraan yang bertujuan untuk mengurangkan konflik pergerakan kenderaan, meningkatkan kadar aliran dan keselamatan bagi pengguna jalan raya. Menggunakan konflik atau pertembungan antara kenderaan dan pejalan kaki, meningkatkan tahap kesedaran keselamatan jalan raya, mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Cara efektif pengurusan trafik untuk mengurangkan kemalangan jalan raya ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, memastikan jalan raya diselenggara, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Kesimpulannya, pelbagai cara telah dibincangkan bagi menangani kes-kes kemalangan jalan raya yang kian membara hari ini.
setiap pihak seperti kerajaan dan perbadanan yang bertanggungjawab seperti pengurusan trafik dalam memupuk kesedaran penggunaan jalan raya tentang keselamatan dan langkah terbaik untuk mengatasi kemalangan daripada berlaku. Semua pihak perlulah berganding bahu bagai aur dengan tebing supaya setiap langkah yang diambil mendatangkan kesan yang positif. Jika kemalangan jalan raya dapat diatasi dan dikurangkan kadarnya, tidak mustahil imej negara akan menjadi sanjungan oleh negara yang lain. Disebabkan rakyat Malaysia mematuhi segala peraturan dan bersikap hemah tinggi apabila menggunakan jalan raya. Secara umum, adalah diperhatikan bahawa jalan yang baru dibina, jalan yang telah diselenggara dengan baik atau jalan yang baru dilebarkan adalah sangat baik dari segi tahap perkhidmatan selepas ia dibuka. Tetapi selepas beberapa lama dengan lalu lintas dan keadaan cuaca yang sentiasa berubah, terutamanya selepas musim tengkujuh atau musim tengkujuh, kualiti jalan raya akan dihiasi dengan setiap penggunaan lalu lintas. Dan selepas beberapa ketika ia menjadi sepenuhnya dihiasi dengan rekahan yang tidak rata, berlubang alur, retak dan lain-lain. Isu ini sering berlaku di semua jalan. Oleh itu, kualiti dan tahap perkhidmatan menurun dengan ketara apabila bilangan pengguna jalan raya meningkat manakala penyelenggaraan diabaikan. Kegagalan turapan peramatang disebabkan oleh pelbagai keadaan. Keruntuhan turapan peramatang boleh berlaku atas empat sebab asas, iaitu kegagalan dalam bidang berikut, iaitu reka bentuk, pembinaan, bahan dan penyelenggaraan. Kami memilih bahagian Shah Alam, Ibu Negeri Selangor untuk kajian kes kami. Kami akan menggariskan isu, puncanya dan kemungkinan penyelesaian dalam kajian kes. Untuk jenis-jenis struktur turapan, berdasarkan tingkah laku struktur, turapan dikelaskan kepada dua kategori, iaitu turapan fleksibel. Turapan fleksibel ialah yang biasanya mempunyai kekuatan lentur yang rendah atau boleh diabaikan dan cenderung fleksibel dalam tindakan strukturnya di bawah beban. Turapan yang kedua ialah turapan tegar. Turapan tegar ialah yang mempunyai kekuatan lentur yang luar biasa atau ketegaran lenturan. Jenis-jenis kegagalan yang berlaku pada turapan fleksibel dan tegar. Yang pertama adalah fatigue cracking, alligator cracking. Yang kedua, longitudinal cracking. Yang ketiga, transverse cracking. Yang keempat, block cracking. Seterusnya, edge cracking. Yang keenam pula, rutting. Yang ketujuh pula, potholes. Seterusnya, delamination. Diikuti raveling dan juga bleeding. Terdapat punca kegagalan pada fleksibel dan tegar turapan, iaitu yang pertama, untuk alligator cracking, dia lebihan muatan kerap berlaku apabila tapak atau subbase tidak dapat menampung beban yang biasanya akan diletakkan di atasnya kerana sokongan yang tidak mencukupi untuk lapisan permukaan. Pangkalan atau subbase boleh dilemahkan dalam pelbagai cara. Kemerosotan asas atau subgrade ini selalunya disebabkan oleh saliran yang tidak baik di dasar jalan. Sama seperti saliran yang tidak mencukupi, pencairan musim bunga boleh melemahkan laluan asas dan menyebabkan keretakan keletihan. Yang kedua, untuk longitudinal cracking, sambungan lorong turapan yang dibina dengan buruk, turun naik suhu, rekahan lapisan asas pemantulan atau perubahan volume dalam subgrade semuanya boleh mengakibatkan rekahan membujur. Untuk transverse cracking, pengecutan permukaan yang disebabkan oleh suhu rendah atau pengerasan
pengikat asfalt. Retakan reflektif disebabkan oleh pecahan atas bawah dalam lapisan permukaan. Punca kegagalan pada fleksibel dan tegar turapan, block cracking. Mengecut dan perubahan suhu harian biasanya disebabkan oleh ketidakupayaan pengikat asfalt. Untuk mengembang dan mengecut dengan perubahan suhu disebabkan oleh pengikat asfalt, menjadi lebih tua pilihan campuran yang kurang baik untuk pengikat asfalt. Edge cracking disebabkan oleh tapak atau subgrade berhampiran tepi turapan yang telah dilemahkan oleh frost. Punca kegagalan pada fleksibel dan tegar turapan, potholes, ialah lubang adalah lekukan di permukaan jalan selalunya diperbuat daripada asfalt di mana turapan telah rosak akibat pemanduan. Lazimnya, kenderaan yang melintasi kawasan yang rosak dan air di dalam struktur tanah asas harus dipersalahkan. Lalu lintas kemudian haus dan retak permukaan asfalt yang jelas tidak disokong secukupnya di kawasan yang terjejas selepas air menjejaskan tanah di bawahnya untuk menghasilkan lubang di turapan. Aktiviti pemanduan berterusan mengeluarkan kedua-dua asfalt dan lapisan tanah di bawahnya. Punca kegagalan pada fleksibel dan tegar turapan. Lamination. Punca utama penyimpanan permukaan konkrit adalah masa aktiviti penyaluran air. Adalah dinasihatkan bahawa prosedur penamat sebagai troweling, mulakan serta-merta selepas konkrit mempunyai masa untuk disediakan pada mulanya. Jika tidak, mungkin terdapat peluang untuk masalah delaminasi. Untuk bleeding pula, apabila pengikat asfalt memanjang ke atas permukaan turapan dalam cuaca panas selepas mengisi ruang agregat, pendarahan berlaku. Pendarahan cuaca sejuk tidak dapat dihentikan. Oleh itu, pengikat asfalt akhirnya akan terkumpul di permukaan turapan. Faktor-faktor berikut bersendirian atau digabungkan mungkin dipersalahkan untuk ini. Pengikat asfalt yang berlebihan sama ada disebabkan reka bentuk campuran atau pembuatan. Untuk raffling pula, raffling boleh berlaku atas sebab-sebab yang disenaraikan di bawah, iaitu umur. Apabila pengikat asfalt menua dan mengeras, turapan asfalt semakin merosot. Yang kedua adalah trafik. Kerana haus dan lusuh, ia kerap berlaku di kawasan lalu lintas tinggi. Kemungkinan meracau adalah lebih tinggi jika terdapat trafik truk yang berat. Untuk alligator cracking, kaedah membaiki turapan tegar dan turapan fleksibel. Strategi dia berbeza-beza mengikut keturukan dan keluasan keretakan. Letakkan keturukan rendah yang sporadis dan lebar kurang daripada setengah inci. Pengedap retak berfungsi untuk menghentikan kerosakan tambahan pada margin. Letakkan serta kemasukan lembapan ke dalam subgrade melalui rekahan. Keretakan kecil dalam HMA boleh terus berfungsi dengan memuaskan selama bertahun-tahun jika ia dikekalkan tertutup. Keretakan dengan keterukan yang tinggi, yang lebih daripada setengah inci lebar dan banyak. Keluarkan lapisan turapan yang rosak dan pasang tindanan di tempatnya. Untuk longitudinal cracking, kaedah membaiki untuk tegar turapan dan fleksibel turapan. Strategi berbeza-beza mengikut keterukan dan keluasan keretakan. Keretakan dengan keterukan rendah yang sporadis dan lebar kurang daripada setengah inci. Pengedap retak berfungsi untuk menghentikan kerosakan tambahan pada keretakan dengan keterukan yang lebih tinggi, lebih daripada setengah inci lebar dan banyak. Keluarkan lapisan turapan yang rosak dan pasang tindanan di tempatnya. Kaedah membaiki turapan tegar dan turapan fleksibel. Strategi dia berbeza-beza mengikut keterukan dan keluasan keretakan.
Letakkan keterukan rendah yang sporadis dan lebar kurang daripada setengah inci. Pengedap letak berfungsi untuk menghentikan kerosakan tambahan pada margin. Letakkan serta kemasukkan lembapan ke dalam subgrade melalui rekahan. Keretakan kecil dalam HMA boleh terus berfungsi dengan memuaskan selama bertahun-tahun jika ia dikekalkan tertutup. Keretakan dengan keterukan yang tinggi, yang lebih daripada setengah inci lebar dan banyak. Keluarkan lapisan turapan yang rosak dan pasang tindanan di tempatnya. Kaedah membaiki untuk tegar dan fleksibel turapan ialah yang pertama ialah block cracking. Keretakan dengan keterukan rendah iaitu lebih kurang daripada seinci, pengedap letak berfungsi untuk menghentikan kerosakan tambahan pada margin retakan serta kemasukan lembapan ke dalam subgrade melalui rekahan. Keretakan kecil dalam HMA boleh terus berfungsi dengan memupuskan selama bertahun-tahun jika ia dikekalkan tertutup. Keretakan dengan keterukan tinggi yang lebih lebar daripada setengah inci dan mempunyai tepi kompang kamping. Keluarkan lapisan turapan yang rosak dan pasang tindanan yang di tempatnya. Yang kedua ialah edge breaking. Pastikan pinggir turapan mempunyai saliran yang berkesan. Sahkan bahawa asas anda adalah kukuh dan diselaraskan dengan baik. Sebaik saja asfalt telah kering, salutkannya dengan salutan pengedap untuk melindungi daripada cuaca, perubahan suhu dan haus dan lusuh umum. Walaupun usaha terbaik anda untuk menghalangnya, keretakan tepi mungkin masih berlaku. Jika ia berlaku, anda boleh membetulkan isu seperti berikut. Letak tepi kecil, gunakan pengedap letak untuk mengisi retakan yang lebih kecil pada tanda pertama kerosakan. Keretakan tepi yang lebih ketara, betulkan kerosakan menggunakan kaedah tampalan atau penggantian yang menangani punca rekahan tepi. Kaedah membaiki untuk tegar dan fleksibel turapan rating ialah untuk mengenal pasti faktor utama yang menyumbang kepada keruntuhan turapan yang rosak teruk perlu diperiksa. Contohnya, pemadatan yang tidak mencukupi, alur subgrade, reka bentuk campuran yang tidak baik atau kehausan tayar yang disemat. Rating yang hanya sedalam 1/3 daripada 1 inci biasanya diabaikan. Alur yang lebih dalam di turapan hendaklah diratakan dan ditutup. Yang terakhir sekali, kaedah membaiki untuk tegar dan fleksibel turapan foto. Langkah-langkah membaiki jalan berlubang dengan tampalan sejuk. Langkah pertama ialah bersihkan lubang, keluarkan batu longgar besar dan serpihan lain. Langkah kedua, tuang dan taburkan bahan tampalan sejuk ke dalam lubang. Tuangkan ke paras lebih kurang 1/2 di atas permukaan untuk membolehkan pemadatan. Langkah ketiga, bahan padat dan tampar tangan tayar kereta atau kaedah pemadatan lain yang sesuai yang memberikan permukaan padat yang rata dan rata. Kaedah membaiki untuk tegar dan fleksibel turapan. Delamination. Jurang air atau udara di bawah lapisan penamat terperangkap jika aktiviti penamat diteruskan sebelum pendarahan selesai. Akibatnya, ini mewujudkan rongga bawah permukaan yang melemahkan zon konkrit itu. Rongga bawah permukaan ini terpisah dengan beban dari semasa ke semasa. Delaminasi juga mungkin berlaku kerana sapuan bancuhan mortar yang sangat bergetah dan halus, kadar penyedatan yang melampau, menyelesaikan tugasan dengan tergesa-gesa. Masalah delaminasi akan berleluasa di kawasan yang luas sekiranya proses penamat dilakukan secara tergesa-gesa. Kawasan permukaan konkrit yang lebih besar dipengaruhi oleh ini. Untuk bleeding pula, filem pengikat asfalt aras permukaan pada turapan boleh ditanggalkan atau dikurangkan dengan prosedur pembaikan berikut. Tetapi mereka mungkin tidak dapat menangani isu asas yang membawa kepada pendarahan. Selalunya, pendarahan kecil boleh dihentikan dengan memadamkan gam asfalt tambahan dengan pasir berpasir,
Pendarahan besar boleh dihentikan dengan menggunakan pengisar pemanas atau penggrid motor untuk mengeluarkan asfalt tambahan. Penurapan semula mungkin diperlukan jika permukaan air sangat kasar. Seterusnya, leveling. Salutan pengedap tidak boleh menjadi penyelesaian yang berkesan jika ragut telah berlaku untuk beberapa lama. Kemungkinan keperluan untuk pembaikan asfalt. Pembaikan raungan yang paling tipikal termasuk menampal sedikit asfalt yang rosak. Untuk kawasan besar yang terjejas oleh pengangkutan, keluarkan asfalt dan gantikannya. Kesimpulan berikut boleh dibuat daripada kajian literatur dan idea teori kegagalan, jumlah pembaikan dan peningkatan kualiti penyelenggaraan. Yang pertama, turapan hendaklah direka bentuk dengan ramalan masa depan yang tepat. Kedua adalah turapan hendaklah dibina mengikut reka bentuk sahaja. Yang ketiga, turapan perlu diselenggara secara penyelenggaraan rutin, berkala dan lengkap. Seterusnya, jenis trafik memainkan peranan penting dalam kehidupan turapan. Jadi, andaian trafik masa hadapan adalah sangat penting dalam reka bentuk. Yang terakhir adalah pihak berkuasa harus menggunakan teknologi moden atau terkini dalam penyelenggaraan.